kekuatan untuk aku teruskan hidup aku, ya Allah. I pula yang melampau. Habis itu apa? Malaikat. Abang dah tak ingat ke Syarah? Ke abang ada perempuan lain? Dia tak sama macam Lia. Dia masih ada wali. Abang jangan terkejut satu hari nanti Syarah tu terus tak nak balik kampung ni. Kau tak pernah buat salah, Sarah. Setiap khilaf ada keampunan. Kalau lambat sehari pun, bunga tu akan naik. Kau ni hanya penghantar je. Aku ni level lain. Level ni apa? MLM. Zuriat siapa? Ini zuriat kamu Zaman. Irfan Rizki bin Ikram Zaman. Baru tengok trailer dah berdebar. Jadi apa kata kita terus tanyakan kepada barisan produksi yang bersama kami di studio pada pagi ini. Terima kasih, selamat datang Tuan Direktor Rozi Syam Harun dan juga barisan pelakonnya Wafarina Roslan dan juga Josiah Hogan. Penggambaran dilakukan pada 2021 sebenarnya. Jadi boleh nampak balik sedutan visual tadi. Wafarina, macam mana? Apa yang terlintas di fikiran anda tentang zuriat dari penjara ni? Okey, bila tengok apa BT tadi tu, rasa macam, ush, sebab dah 2 tahun kan? Okey, tak sabar nak tengok sebenarnya. Jalan cerita, kalau boleh dikongsikan secara asasnya, apa yang boleh diberikan sedikit pengenalan kepada para penonton? Kalau kita tengok tajuk dia Zuriat dari Penjara ni, kita akan bayangkan macam ada baby daripada penjara. Tapi ya, memang betul. Tapi ini kerana seorang wanita Wafa, dia nakkan kekayaan, mengejar kekayaan dengan jalan yang pintas, ditinggalkan family dia. Dia sekali dia berkenalan dengan Josiah dan akhirnya dia ditipu, terjebak dengan Along, dan dia ditangkap kerana bekerja sebagai penghantar barang, tapi barang tu barang yang salah. Jadi di situ zuriat dari penjara. Dan Josiah, bila dapat skrip kali pertama, apa yang anda fikirkan tentang kekuatan skrip tersebut dan tentang role yang anda bawakan? Well, saya memang seorang peminat drama-drama yang berat. Drama-drama yang lebih dekat dengan masyarakat. Sebab banyak benda yang berlaku dalam dunia ini yang ramai orang tak tahu. Nak scammers and then penjenayah-penjenayah yang berlaku. Betul. Mereka nak buat duit dan diorang akan buat macam-macam cara untuk duit. So cerita ni dekat dengan masyarakat, and I memang bila I baca, I macam yes, benda ni berlaku dan patut diceritakan pada masyarakat. Kami di RTM pun memang banyak kali memberi awareness ataupun kesedaran tentang scammer. So ini isu-isu yang betul yang berlaku di kalangan orang kita. Betul. Dan Wafa, bila dapat watak tersebut, apa yang pertama kali Wafa fikirkan dari segi nak memahami dan juga membawakan watak tersebut? So, tengok karakter, apa antara persamaan yang ada pada watak dengan karakter yang ada pada Wafa sendiri? Okey, Untuk Wafa, bila Wafa dapat jalan cerita, full episod, bila dah baca, firstly, dia pasal family. Sebab Syarah ni, watak Syarah ni, dia dalam tu, dia orang kata apa, dia bangkang apa saja kata mak bapak dia. Dia tak dengar kata, dia fikir dia je, dia pentingkan diri. Dan kalau nak dikomparekan dengan Wafa, so memang jauh beza. Itu yang pelakon yang bagus. Sebab kontra jauh sangat dia punya watak. Ya, betul. Bila dalam tu kita kena orang cakap biadab dengan mak bapak. Kita kena orang cakap lebih pentingkan seorang lelaki. Lelaki yang dia tak tahu pun. Lelaki ni sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Tapi disebabkan dia dah jatuh cinta, dan dia rasa macam lelaki inilah segala-galanya yang boleh bawa dia ke depan lagi. Kononnya boleh sama-sama maju. Dan dia ignore je apa je kata mak bapak dia. Dia tak dengar kata. Dan itulah tak yang apa bawa. Syam Junior bukan nama asing dalam bidang produksi ni. Bagaimana keserasian dan disiplin ditunjukkan oleh pelakon sepanjang produksi? Okey, bila saya dapat saya dapat skrip ni kan. Skrip ni daripada Haidar Mazni. So saya tengok cerita ni, wah, ini cerita air mata ni. Tapi bila Wafa berjaya memberikan, dia ni memang alhamdulillah, ini pelakon air mata. Saya sangat suka dan disupport oleh Josiah. Alhamdulillah, kami tim produksi
mempermudahkan lagi kerja-kerja kami dekat set. Sejauh mana, sebab itulah Jo, saya suka watak berat, Wafa boleh bawa watak air mata. Sejauh mana mereka ni diberi kebebasan untuk menterjemah sendiri role yang mereka bawa? Ataupun ada dia dah sampai mana mereka macam director akan guide balik? Ya, okey. Saya kalau setiap pengarahan saya suka pelakon tu memberi dulu. Dan kalau saya rasa okey, boleh up lagi tak? 30%, 20% kan. Dia saya suka berkongsi. Okey, kalau pelakon tu saya nampak over sangat, jadi boleh kurangkan sikit tak? Dia macam tu. Jadi yang lain tu kita berbincanglah, buat macam ni, buat macam ni. Dan keserasian tu alhamdulillah kami dapat. Ya. Bila terlibat dengan projek berbentuk long term ataupun jangka panjang sebegini, sebab episodik kan? Ya, betul. Macam saya bila membaca tajuk-tajuk di media, ada yang kena scam, dah bawa watak tersebut dan memahami apa situasinya. Apa yang saya harapkan dengan terbabit dalam produksi seperti ini dapat memberi mesej kepada masyarakat? Well, sebab benda ni sangat penting, and apa yang kita bawa dalam drama ni mungkin satu-satunya jenayah yang berlaku 10 tahun lepas. And macam yang sekarang ni dia dah upgrade dia orang punya level ke Telegram, WhatsApp, and mungkin in future kita boleh highlight benda ni kepada masyarakat. Sebab kalau tak silap saya setahun lepas pun saya nyaris terkena. Saya dapat call daripada, sebab phone yang diorang call tu memang nombor, diorang boleh gunakan nombor telefon balai polis. Diorang boleh buat kerja-kerja macam ni. Sampai tahap dia suruh kita Google kalau tak percaya. Wow. Dan sampai tahap diorang boleh menggunakan cara macam mana polis kita berinteraksi untuk cakap, okey, ini penjenayah. So macam dia suruh saya pergi ke balai polis untuk laporkan diri. Reverse psychology. Diorang reverse macam tu. So saya ada kawan-kawan polis juga. Saya tanya dulu sebelum saya pergi ke balai polis, dan kawan-kawan saya cakap, tak apa, pergi je. Benda ni memang tipu. So bila saya pergi, ada pakcik yang dekat sebelah saya, dia kena dalam 6,000. Dia kena dia back in duit kepada scammers tu dalam 6,000, and dia buat laporan. So bila saya dengar benda tu, maknanya diorang ni dah upgrade. And then diorang sentiasa call. Kadang-kadang bila diorang call, saya cakap, look, aku tahu kau ni scammers, jangan call lagi. Masih ada. Ya, of course. Masih ada. Diorang memang ada je cara diorang nak cari jalan untuk scam duit orang. Itu lebih kompleks bila melibatkan perasaan dan wanita dan cinta. Itu yang role yang Wafa bawakan. Dia ibaratkan yang diorang ni sebenarnya ada skrip. Ya, betul. Diorang ada skrip, and diorang dah tulis, okey, kalau dia jawab macam ni, okey, next Counter soalan macam ni. Diorang memang benda ni scripted, cara diorang. Jadi dari segi research, kalau begitu, yang pemahaman diberikan kepada para pelakon, macam mana dari segi research dan komitmen diberikan oleh scriptwriter kepada produksi? Sebab bila, yalah, macam tengok skrip sekali lalu pun mesti akan ada back and forth juga kan dengan penulis skrip. Mula-mula tu agak tercari-cari jugalah, tapi oleh kerana kita tahu scammer ni benda isu yang sentiasa ada. Jadi kami berbincang, siapa pernah kena boleh ceritakan pengalaman, dan siapa yang pernah kena try boleh ceritakan pengalaman. Jadi daripada situ kami dapatlah untuk mengadaptasikan cerita ni. Alhamdulillah. Tajuknya pun Zuriat dari Penjara. Jadi elemen penjara tu kita juga nak tanyakan. Syuting memang di penjara lah. Ya, penjara. Pengalaman Wafa. Itu first time tengok jail secara depan ke macam mana? Sebenarnya kita orang mock up jail. Mock up jail. Dan tapi terasa juga seolah-olah kita berada di dalam. Dan pengalaman Wafa shoot dalam penjara, boleh kata 3 hari tu, kalau sehari 18 scene pun, 2 scene je yang tak menangis. Oh my God. Selebihnya menangis. Nangis ni penat tau. Dia masa tu lah sampai kena allergic semua. Sebab apa? Sebab orang kata kita guna perasaan. Kita main jiwa. Benda tu lah yang Wafa rasa macam okey.
kita rasa benda ni. Kita pula walaupun Wafa belum. Nak nangis lagi dekat Syara. Jangan. Dia nangis. Sedutan yang kami bawakan ke skrin anda sekarang nangis lagi. Ya, semua menangis. Tapi berjaya, Wafa berjaya. Dia pelakon air mata. Alhamdulillah. Yes. Dan kerja saya pengalaman yang paling antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan bila terlibat dalam produksi seperti ini. Well, dia benda ni, cerita-cerita macam ni selalu bila saya lakon dalam cerita macam ni, bila tengok trailer atau dengar lagu OST dia, benda ni bawa banyak sangat memori tau. Kenapa dia bawa banyak sangat memori dalam cerita ni? Katakan 2-3 tahun lepas tu kita tengok balik atau terdengar OST cerita ni macam teringat masa shoot apa tu semua, sebab kita try hard untuk, yelah, sebab banyak scene nangis. So bila kita memaksa minda kita untuk nangis cakap ini, cakap itu, cakap ini, cakap itu, kita akan teringat waktu tu sebab otak kita memang dah dekat momen tu. So bila dah 3-4 tahun kemudian bila kita terdengar OST atau tengok trailer macam kita shoot cerita macam ni, teringat masa dekat set ini berlaku, itu berlaku, lepas tu sini tu macam dia memori lah. Memori kita macam memori kita melekat lah kat situ, senang cerita. Macam Syam seorang director, sejauh mana ketegasan dalam memastikan penggambaran berjalan lagi? Wafa gelak lagi. Syam boleh? Macam mana? Saya bukanlah orang kata pengarah yang menengking dekat set. Sebab saya kadang-kadang saya fikir kalau orang tu nak buat, tiba-tiba kita marah dia lagi. Elok-elok dia boleh buat, jadi tak boleh buat nanti. So lebih baik saya simpan marah. Susah nak tengok macam marah. Kalau saya rasa nak buat, saya diam aja. Tapi saya dah gelak tu lah. Tapi alhamdulillah semua pelakon yang dan saya dekat Double Channel pun memberi kebebasan kepada saya kan, untuk saya mengawal set tu. Alhamdulillah sampai ke penghujung tu baik. Pastinya kita tidak boleh tinggalkan segmen ini tanpa jemputan daripada Tuan Director sendiri. Jadi wawarkan kepada para penonton bila tayangannya dan mengapa mereka kena tengok Zuriat dari Penjara ni. Silakan Syam. Okey, jangan lupa kita akan mula bersiaran pada 4 hari bulan 11 bermula 6.45 petang. Artis-artis diberisi oleh Wafa, Josia Hogan, Linda Rafa, Mubarak Majid, Danny, X Factor, Liza Rafa, Syed Aiman sendiri. Alhamdulillah saksikan drama Apa Itu Zuriat dari Penjara. Tajuk dia pun saya dah menarik saya, mula-mula saya dapat naskah tu. Alhamdulillah. Dan Syam telah memberikan senarai A-listers yang juga bersama-sama dalam produksi ini. Terima kasih kerana bersudi bersama kami. Kita nantikan tayangannya nanti di TV1 dan anda juga boleh ikuti secara online melalui RTM Klik Jumaat hingga Ahad ini. Terima kasih sekali lagi kerana bersudi bersama kami. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.